tanggal 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Bab ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu latar belakang idea negara merdeka, penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum, pembentukan sistem ahli, pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, dan penubuhan parti politik. Latar belakang idea negara merdeka. Pada tahun 1938, Persatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi rumpun yang sama iaitu Melayu. Selepas PKM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Persatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dan Parti Kebangsaan Melayu Melaya. 1945, Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM) pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. 1946, Angkatan Pemuda Insaf (API) yang dipimpin oleh Ahmad Bustamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Menerbitkan risalah Testament Politik Api pada Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Inginkan pertubuhan ini bekerjaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. 1946, Pergerakan Pemuda Melayu (PPM). Kontroversi pilihan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Governor, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. 1946, United Malays National Organisation (UMNO), pimpinan Datuk On Jaafar, berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bahasa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Malaya Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan tanah Melayu melalui perundingan. 1946, Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML), pimpinan Tengku Nordin dan Zakaria Khan, menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan kepada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam surat Zakaria Khan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Malayan India Congress (MIC) yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. 1947, Hizbul Muslimin yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi, Syekh Abdullah Fahim, dengan matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Pada tahun 1949,
Malayan Chinese Association MCA, pimpinan Tang Chen Lok menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebagai negara yang berdemokrasi penuh. MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Pada tahun 1951, Parti Islam Setanah Melayu PAS yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipetua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Independence of Malayan Party (IMP), pimpinan Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar mengasaskan IMP untuk melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. Bagi Datuk Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Committee CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Objektif pembentukan CLC ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membentukkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Anggota Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum yang dibahagikan kepada 5 iaitu penasihat, pengerusi, wakil Melayu, wakil Cina dan ahli lain. Penasihat iaitu Malcolm McDonald, Governor General British di Asia Tenggara, pengerusi EEC Tuan Singham, wakil orang Silen dan salah satu wakil Melayu ialah Datuk Onn Jaafar, Menteri Besar Johor atau Presiden UMNO, wakil Cina Tang Chen Lok Melaka dan ahli-ahli lain. Peranan CLC. CLC berperanan menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah isu politik, isu kedudukan istimewa orang Melayu, isu kedudukan ekonomi orang Melayu, isu kewarganegaraan bukan Melayu dan isu pendidikan. Sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi ialah menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Keanggotaan sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli. Ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan Persatuan Majlis Raja-Raja. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk diperkenalkan dalam MPP. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatankuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Yang pertama, Laporan Barnes 1951. Antara kandungan Laporan Barnes termasuklah seperti yang berikut. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, Laporan Feng Wu 1951. Antara kandungan Laporan Feng Wu termasuklah seperti yang berikut. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952.
Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952 termasuklah seperti yang berikut. Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955. Antara cadangan laporan Woodhead termasuklah seperti yang berikut. Memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Penyata jawatankuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Jawatankuasa pelajaran yang dipengerusakan oleh Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1955 hingga 1957. Penubuhan parti politik. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan seterusnya mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Pakatan Putera AMCJA, Pusat Tenaga Rakyat, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan All Malay Council of Joint Action diketuai oleh Tang Cheng Lock bergabung pada bulan Disember 1947. Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum serta melahirkan Manifesto Perkembangan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Persidangan Kebangsaan. Persidangan kebangsaan berlangsung pada bulan Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Persidangan ini disertai oleh Independent of Malayan Party, Malayan Indian Congress, Persatuan Silanis Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya. Persidangan ini menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen Kebangsaan yang diajukan oleh UMNO, pimpinan Tunku Abdul Rahman dan MCA, pimpinan Tang Cheng Lock, diadakan pada bulan Ogos 1954. Konvensyen yang membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu ini dihadiri oleh Parti Islam Setanah Melayu, PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini meluluskan revolusi menuntut British mengadakan pilihan raya persekutuan. Pembentuk Parti Perikatan. Pada bulan Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Perintahan MIC melengkapkan kerjasama 3 kaum terbesar di Tanah Melayu.